korang kena pilih wakil yang betul-betul boleh mewakili korang. Korang janganlah pula macam bagi dia lah budak baru kan, dia baru masuk kerja, bagi dia lah masuk dalam jawatan kuasa tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih sebab support aku dan subscribe channel aku. Kepada korang yang masih belum lagi subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah tu sebagai tanda korang support dan sokong aku. Minggu ni aku tak up video-video berkenaan dengan makanan-makanan. Minggu ni adalah minggu keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ini adalah hari yang kedua. Jadi hari ni apa yang aku nak share dengan korang adalah berkenaan dengan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan. Aku selalu bagi tahu dan aku selalu cakap, jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan yang baik dapat membantu majikan dalam mengurangkan kadar kemalangan di tempat kerja. Jadi korang kalau majikan, korang adalah sebagai majikan di satu-satu tempat kerja, korang adalah pengurus di satu-satu tempat kerja, korang kena tengok video aku ni sampai habis. Dan yang lain, kalau dekat tempat kerja korang ada bilangan pekerja lebih daripada 40 orang, korang wajib tengok video aku ni sampai habis. Kenapa? Kalau dekat tempat kerja korang ada bilangan pekerja lebih daripada 40 orang, tempat kerja korang wajib untuk menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan. Dekat mana benda ni disebut? Benda ni disebut di bawah Seksyen 30 Akta Keselamatan dan Kesihatan, yang mana dia sebut di mana-mana tempat kerja yang mengambil kerja 40 orang ataupun lebih, hendaklah ditubuhkan satu jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan. Yang mana kalau tak ikut tu, tak patuh kepada tu, adalah melakukan satu kesalahan dan boleh didenda. So hari ni aku tak nak cerita, aku tak nak share apa benda kalau kau tak buat jawatan kuasa kau kena saman berapa bla 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 bla. Aku tak ada nak cerita benda tu, sebab aku nak bagi awareness. Aku nak share dengan korang apa kebaikannya kalau ada jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan. So kalau tak ada, maknanya kenalah buat, kenalah adakan. Tapi kalau dekat tempat kerja korang memang ada jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan, tapi sekadar jawatan kuasa, sekadar kalau mesyuarat makan kuih, minum air kan, tak naklah macam tu. So kita nak ada satu jawatan kuasa yang berfungsi dengan baik, berfungsi seperti apa yang dah diceritakan dalam undang-undang, berfungsi seperti yang sepatutnya. Supaya apa? Supaya dekat tempat kerja kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang baiklah untuk kita bekerja, tak ada berlaku kemalangan. So kenapa nak kena tubuh jawatan kuasa keselamatan ni? Kita dah ada terlalu banyak jawatan kuasa dekat tempat kerja. Jawatan kuasa ini, jawatan kuasa itu, jawatan kuasa sekian. Okey? Kenapa kena ada jawatan kuasa? Yang pertama adalah kerana nak patuh kepada undang-undang. Okey, itu adalah yang pertama sekali. Perkara yang kedua, sebenarnya jawatan kuasa ini adalah dia mewujudkan sistem komunikasi antara pekerja dengan majikan. Macam mana aku cakap boleh wujudkan sistem komunikasi melalui dalam jawatan kuasa? Ada mesyuarat yang dijalankan. Okey, so ada communicate lah antara majikan dengan pekerja. Tempat kerja ni selamat, tempat kerja tu tak selamat, apa yang majikan nak buat. Contoh, nak beli PPE, nak beli peralatan perlindungan diri. Okey, dalam jawatan kuasa ada dibincangkan. Ada isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. So komunikasi antara majikan dengan pekerja, majikan bersama-sama dengan pekerja dapat memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dekat tempat kerja terjamin. So dalam jawatan kuasa ni ada siapa? Dari segi komposisi dalam jawatan kuasa ni, yang pertama memanglah satu jawatan kuasa dia kenalah ada satu pengerusi, kemudian dia ada satu setiausaha, kemudian dia ada wakil majikan dan dia ada wakil pekerja. Pengerusi ni siapa? Pengerusi ni kebiasaannya adalah bos-bos lah, bos dekat tempat kerja korang, yang mana bos ni dia boleh buat keputusan. Setiausaha ni siapa? Kalau dekat tempat kerja korang ada diambil orang yang bekerja sebagai safety health officer, contoh dia memang dia punya bidang kerja adalah berkaitan dengan safety, dia kena jadi setiausaha. Kalau tak ada, korang kena buat undian. Di kalangan korang-korang ni, siapa yang bersesuaian untuk dijadikan sebagai setiausaha ataupun dilantik oleh majikan lah. Selain tu, kena ada wakil majikan dan juga wakil pekerja. Ini penting tau sebenarnya, wakil majikan dan wakil pekerja ni. Yang disebut dalam undang-undang, kalau bilangan pekerja 100 orang ataupun kurang, kena ada 2 wakil majikan dan juga 2 wakil pekerja sekurang-kurangnya. Dan juga kalau lebih daripada 100 orang pekerja, hendaklah sekurang-kurangnya ada 4 wakil majikan dan juga 4 wakil pekerja sekurang-kurangnya. So itu sekurang-kurangnya. Kalau dalam jawatan kuasa tu ada 10 wakil majikan, 10 wakil pekerja, boleh, tak ada masalah.
Tetapi kadang-kadang dalam jawatankuasa tu terlalu ramai orang pun kalau tak berfungsi dengan baik pun, tidak berfungsi seperti sepatutnya pun tak berguna. Jadi korang kena tengok juga dari segi pemilihan. Contoh wakil pekerja. Dalam undang-undang dia cakap wakil pekerja ini hendaklah dipilih di kalangan korang sebagai pekerja. Pertama sekali korang kena undi wakil korang. Siapa yang bersesuaian untuk mewakili korang di dalam jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. Kenapa pentingnya? Dalam jawatankuasa ni lah sebagai pekerja nak memaklumkan bos dekat tempat kerja ni tak selamat, bos dekat tempat kerja ni okey, bos sekian lah. Dalam jawatankuasa ni lah juga komunikasi antara majikan dengan pekerja. So korang kena pilih wakil yang betul-betul boleh mewakili korang. Korang janganlah pula macam bagi dia lah budak baru kan, dia baru masuk kerja, bagi dia lah masuk dalam jawatankuasa tu. Jangan. Korang kena pilih. Anda kata kalau korang tak ada calon untuk diwakilkan dalam JKK, so majikan yang akan pilih. So kita tak naklah macam tu. So korang kena pilih lah siapa yang boleh mewakili korang di bahagian korang untuk memberitahu apa masalah-masalah ataupun isu-isu yang ada berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan kepada majikan korang dalam jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. Ingat tak semalam aku ada bagi tahu dengan korang apa benda yang korang boleh buat dalam tempoh Auschwitz ni. Okey, antaranya adalah buat mesyuarat JKK, mesyuarat jawatankuasa keselamatan dan kesihatan, dan juga buat pemeriksaan tempat kerja. Benda ni yang disebut dalam undang-undang, dia ada sebut, dia cakap apa? Pemeriksaan tempat kerja hendaklah dijalankan 3 bulan sekali sekurang-kurangnya. Jadi sebenarnya tempat kerja korang kena buat. Siapa yang kena buat? Inilah dia jawatankuasa ni lah yang kena bantu untuk buat pemeriksaan tempat kerja. There is no one man show. Kau tak boleh nak one man show. Okey, contoh orang ni aja nak buat pemeriksaan tempat kerja. Pemeriksaan tempat kerja bulan 1 sampai bulan 3 ahli. Bulan 4 sampai bulan 6 ahli. Bulan 7 sampai bulan 9 ahli. Bulan 10 sampai bulan 12 ahli. Tak boleh macam tu, tak boleh gitu. Sebab apa? Ahli dia akan tengok dekat tempat kerja tu. Bila dia buat pemeriksaan, dari segi sudut pandangan dia, pemahaman dia, itulah keadaan dia. Dah kalau setiap kali pemeriksaan tempat kerja asyik dia je yang kena buat, tindakan penambahbaikan itu kurang. So why not dekat tempat kerja korang nak buat pemeriksaan tempat kerja, buatlah jadual. Contoh bulan 1 sampai bulan 3 Ali, tadi Ali kan, Ali Ahmad Abu. Bulan 4 sampai bulan 6 Faiz Sapuan Izhar, contoh dia. Okey, bulan 7 sampai bulan 9 Said Zuhimi Zuhaili. Bulan 10 sampai bulan 12 letak pula orang lain, contoh Sajidin Safur Adli Zufadli, contoh dia kan. So letak orang-orang yang berbeza. Kenapa? Bila orang lain yang tengok satu tempat kerja itu, pemeriksaan tempat kerja itu dibuat oleh orang-orang lain, dia boleh nampak tindakan penambahbaikan. Mungkin pandangan aku terhadap tempat kerja tu, oh sekian macam ni, sebenarnya tak ada bahaya pun. Tapi mungkin pandangan orang lain tempat kerja itu bahaya. Apabila orang-orang lain yang buat pemeriksaan dekat tempat kerja, kita boleh dapat buat penambahbaikan yang ada dekat tempat kerja tersebut. So lepas dah cek, korang buat laporan, korang mencadangkan kepada majikan langkah penambahbaikan yang boleh dibuat supaya tempat kerja korang selamat. Okey, supaya tempat kerja korang ni kondusif untuk bekerja. Selain tu apa benda? Andai kata benda yang kita tak nak lah. Okey, benda yang kita tak nak iaitu berlaku kemalangan dekat tempat kerja. Bukan saja kemalangan, termasuklah kemalangan nyaris, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan, penyakit pekerjaan. Andai berlaku dekat tempat kerja korang, jawatankuasa hendaklah, jawatankuasa keselamatan dan kesihatan hendaklah menjalankan siasatan. Selepas dah jalankan siasatan, buat satu laporan, bagi dekat majikan, bentang kepada majikan, dan cadangkan langkah penambahbaikan yang perlu diambil bagi mengelakkan perkara-perkara tadi yang kita tak nak ni berlaku lagi. So ini juga adalah fungsi jawatankuasa. So sebagai majikan, bila kau dengar benda ni, sebenarnya memudahkan korang tak? Sebenarnya menambah baik tak tempat kerja korang? Okey, sebab apa? Jawatankuasa yang baik dapat membantu korang sebagai majikan. Kalau kau yang dengar ni adalah majikan, jawatankuasa yang baik dapat membantu majikan dalam mengurangkan kadar kemalangan. Sebab apa? Dia buat benda-benda ni, dia akan bagi cadangan kepada majikan supaya mengelakkan kemalangan berlaku. Tetapi dalam undang-undang juga disebut, sebagai majikan dia hendaklah bagi maklumat ataupun pengetahuan asas kepada ahli-ahli dalam jawatankuasa berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan. So tak boleh lah, contoh lantik Ali Ahmad Abu, lepas tu tinggalkan diorang. Kau pandai-pandailah buat
kerja, tugas kau, fungsi kau sebagai jawatankuasa. Tak boleh tak boleh gitu. So sebagai majikan, korang kenalah bagi info-info, maklumat-maklumat ataupun pengetahuan-pengetahuan yang ada kepada ahli jawatankuasa ni, supaya apa? Dorang dapat menjalankan fungsi dorang sebagai ahli jawatankuasa di dalam Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan. Berpegang kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan yang baik, berfungsi dengan baik, okey, dapat bantu majikan. So korang kalau yang mendengar video aku ini adalah level-level majikan, level-level pengurusan, tolonglah jadikan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan korang ini berfungsi dengan baik, supaya dapat apa? Dapat membantu korang mengurangkan ataupun mengelakkan kemalangan dekat tempat kerja. Sebab apa? Bila tak ada kemalangan dekat tempat kerja, lebih mudah. Kita dah lah dengan pandemik COVID, apa benda semua ni kan. So masing-masing syarikat sedang berusaha nak memastikan kita berdaya saing. So kalau berlaku kemalangan, dia akan merencatkan ataupun dia akan melambatkan kita punya proses-proses yang ada. Sebab kadang-kadang bila berlaku kemalangan, ada aktiviti-aktiviti yang korang tak dapat nak jalankan. Okey, jadi dah terhenti. Kan dah merencatkan korang punya target, korang punya sasaran, apa yang korang nak capai. Jadi kita kena berusaha mengelakkan kemalangan berlaku. Dengan apa? Jawatankuasa ini dapatlah membantu. Itu saja untuk hari yang kedua. Hari ni pandangan aku ataupun sharing aku berkenaan dengan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan. Andai kata daripada awal tadi sampailah ke habis ada benda-benda yang korang tak setuju dengan aku, korang bolehlah komen dekat bawah. Ini adalah pandangan aku, dan pandangan aku ni aku harap dapat membuka minda korang lah. Okey, fahaman berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan dekat tempat kerja. Terutama fokus untuk hari ni adalah Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan. So besok insyaAllah aku akan up video yang lain, tajuk yang lain pukul 7 pagi. Nantikan besok video aku. Sekian saja daripada aku. Sekali lagi aku ulang, majikan, pengurusan, tolong pastikan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan korang dekat tempat kerja berfungsi dengan baik, berfungsi seperti apa yang disebut dalam undang-undang. Okey? Cara aku, cara kau, cara kita. Assalamualaikum. Bye-bye.